بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمين أما بعد. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam mata pelajaran tafsir. Dan hari ini kita akan sambung pelajaran yang ke-6. Sambung pelajaran Ad-Darsus Sadis, tajuknya Al-Iman wal-Aqidatu wal-Amal. Iman, aqidah dan amal. Yang mana ayat Quran dia berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama ila akhiril ayat. Yang ini telah kita baca ayat Quran ini dan kita telah memberikan makna kepada kamu. Ma'anil kalimat pun kita telah selesai, syarhul ayati ijmalan pun selesai, huququllahil wajibatu 'alal ibad pun selesai. Dan hari ini pada muka surat 80 kita akan baca, kita akan bincangkan berkenaan tajuk birrul walidaini wal ihsanu ilaihima. Okay, sedia na? Ready? وقد جعل الله للوالدين منزلة عظيمة لا تعادلها منزلة وقد دعا الإسلام المسلم إلى البر بالوالدين والإحسان إليهما وذكره بعد الأمر بعبادته وحده. Birrul walidain, tajuk tu maksudnya apa? Menghormati ibu bapa, wal ihsanu ilaihima, dan berbuat baik kepada mereka. Wa qad ja'alallahu, dan Allah telah menjadikan kedudukan ibu bapa. Wa qad ja'alallahu lil walidain, Allah Ta'ala telah menjadikan kedudukan ibu bapa manzilatan azimatan, kedudukan yang mulia. La tu'adiluha manzilatun, yang tiada tandingan. Maksudnya kedudukan tersebut tiada tandingan dengan orang lain. Wa qad da'a al-islamu, dan agama Islam mengajak al-muslima, orang-orang muslim, ilal birri bil walidain, untuk menghormati ibu bapa, wal ihsani ilaihima, dan berbuat baik kepada mereka berdua. Wa zakarahu ba'dal amri, dan Allah Ta'ala telah menyebut perkara ini selepas perintah beribadah kepadanya sahaja. Cuba kamu lihat ayat Quran tu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Itu ayat Allah Ta'ala seru kita untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat tersebut terus wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah dan menghormatilah ibu bapa, kedua ibu bapa. Maksudnya pesuruhan yang Allah Taala suruh kita untuk menghormati ibu bapa datang setelah mana Allah Taala suruh untuk mentaati Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Nampak? Allah Ta'ala telah susun, maksudnya Allah Ta'ala telah meletakkan satu manzilah yang tinggi, satu kedudukan yang tinggi terhadap ibu bapa. Setelah mana ayat tu Allah Ta'ala sebut untuk beribadah ataupun mentaati Allah dan tidak menyekutukannya. Selepas itu Allah Ta'ala sebut untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan antara cara-cara untuk kita berbuat baik ni, cara-cara antaranya lah, ada banyak lagi lah yang boleh kita sebutkan. Tapi yang dalam kitab kita ni disebut hanya adalah 9. Yang pertama, izharud dhiqi minhuma, menunjukkan kesempitan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan menyempitkan mereka, kita jangan menyusahkan mereka dengan masalah kita. Contoh, kita tak ada duit, kita pergi minta kat mereka. Mereka dah besarkan kita dengan susah payah cari duit. Kita tak ada duit untuk nak sara hidup, kita pergi minta mereka.
kita ada tenaga yang riang. Riang kita kata anak tenaga orang muda ni lebih kuat. Jadi kita boleh berusaha sendiri untuk mendapatkan duit. Itu maksudnya contoh. Jangan kita menyempitkan, jangan kita menyusahkan mereka. Dan yang kedua, adamut tadajjuri, tidak meluat. Jangan ada langsung rasa meluat terhadap kedua ibu bapa. Ini cara kita untuk nak berbuat baik kepada mereka. Dan yang ketiga, al-insatu, bukan sikit. Yang ketiga, al-insatu ilaihima indama yatahaddatsani. Maksudnya mendengar. Al-insatu diam. Ilaihima ketika mana indama yatahaddatsan, mereka sedang bercakap. Jangan kita duk menyampuk. Maksudnya kalau mereka dua orang duk cakap, jangan kita menyampuk, kita dengar, kita diam je. Dan yang keempat, al-kalamu ma'ahuma bikulli adabin wa taqdirin. Bercakap dengan mereka dengan penuh adab dan rasa hormat. Al-kalamu, bercakap bersama mereka, dengan mereka, bikulli adabin, dengan penuh beradab dan penuh rasa hormat. Itu yang keempat. Antara kebajikan yang kelima, taqdimul khairati lahuma bil juhdi wal mali. Mendahulukan kebajikan kepada mereka dengan tenaga dan harta. Maksudnya apa? Jika kita ada dua keadaan, nak tolong ibu bapa ataupun tolong kawan, yang mana patut kita dahului? Taqdimul khairati lahuma. Kita mendahulukan kedua ibu bapa. Kita berbuat baik kepada mereka. Dari segi tenaga, kalau ayah minta tolong, ataupun ada kita bertembung dengan kawan minta tolong, yang mana patut kita dahulukan adalah dengan pertolongan kepada ibu bapa. Musa'adatuhuma, membantu mereka. Yang keenam. Yang ketujuh, al-ihtiramu lahuma, menghormati mereka. Yang ke-8, izharul hubbi, menzahirkan sayang kepada mereka. Kita sayang mereka, kita menzahirkan kasih sayang. Walaupun kasih sayang tu tak mampu diucap, tapi kita menzahirkan dengan tindakan kita. Ta'atuhuma. Dan yang terakhir dalam kitab-kitab yang ke-9, ta'atuhuma, dan mentaati mereka. Ini antara sahaja, banyak lagi lah yang kita boleh sebut, yang kamu boleh fikir dan kita boleh buat, insya-Allah. Okey, ini habis. Yang ni dia kata, al-birru bil walidaini wal ihsanu ilaihima fardhan azimun bi kulli wasilatin mumkinah. Berbuat baik, menghormati kedua ibu bapa dan berbuat baik kepada mereka merupakan kefarduan yang agung, kefarduan yang tinggi. Maksudnya kewajipan yang besar, boleh dilakukan dengan bermacam-macam cara. Bikulli wasilatin mumkinah, dengan bermacam-macam cara yang boleh. Asalkan kita kata, otak kita berfikir ini adalah kebaikan, maka itulah kebaikan kepada ibu bapa kita. Itulah. Okey, muka surat 81. Husnul ta'amuli ma'al yatamah. Lepas mana tadi kita sebut ibu bapa, kita terus kepada husnul ta'amuli ma'al yatamah wal masakini wal jirani wa bani sabili wal riqab. Layanan yang baik, husnul ta'amuli, layanan yang baik ma'al yatama, terhadap anak-anak yatim, yang pertama. Wal masakini, orang-orang miskin, yang kedua. Wal jiran, jiran-jiran, yang ketiga. Wa bani sabil, orang yang bermusafir, yang keempat. War riqab, hamba-hamba, yang kelima. Dalam ni ada 5. Kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Wa hakadha yatanawwa'u al-ihsanu lil muhtajin fahuwa al-aqaribu fahuwa lil aqaribi bibirrihim wal rahmati bihim wal 'atfi 'alaihim biwasitatil aqwali wal af'ali thayyibah. Begitulah berbagai bentuk kebaikan, wahakadha, dan begitulah berbagai bentuk kebaikan
untuk golongan yang memerlukan, maka kebaikan itu fahuwa lil aqaribi, adalah untuk sanak saudara. Warahmati bihim, dan mana ni, fahuwa lil aqaribi, maka kebaikan itu adalah untuk saudara mara dengan cara apa? Dengan berbuat baik. Bibirrihim warahmati bihim, dan belas kasihan. Wal atfi alaihim, dan berlemah lembut kepada mereka dengan cara perkataan, percakapan kita. Wal af'alit tayyibah, dan perbuatan yang baik. Kita tengok cara-cara untuk berbuat baik dengan anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran, apa tadi? Yang tadi Ibnu Sabil dan Ar-Riqab. Yang pertama kita tengok al-yatama, anak-anak yatim. Macam manakah cara untuk kita bermuamalah ataupun berkomunikasi yang baik dengan anak-anak yatim? Bisiyanati huquqihim, dengan kita menjaga hak mereka. Wa ta'dibihim, dan mendidik mereka. Wa tarbiyatihim, dan mengajar mereka. Wa adami qahrihim, dan tidak mengasari mereka. Anak-anak yatim, kita kena faham mereka ni kehilangan ibu ataupun ayah, ataupun ibu dan ayah, kedua-duanya sekali. Jadi cara macam mana kita kena berbuat baik? Antaranya dengan kita menjaga hak mereka. Kita tidak tidak mengasari mereka. Maksudnya gaul, komunikasilah dengan mereka dengan cara yang baik. Wa ta'dibihim, dan mengajak mereka. Kalau kecil lagi kita ajak. Memang anak-anak yatim, nama pun anak yatim yang belum baligh. Itu ta'rif untuk anak yatim. Yang dah baligh tu, mereka dah boleh fikir lah. Jadi hak-hak mereka tu mereka jaga sendiri. Wa tarbiyatihim, dan menjaga mereka dan tidak mengasari mereka. Dan yang kedua, al-masakin, cara untuk kita berbuat baik ataupun bermuamalah yang baik dengan orang-orang miskin. Bisa dijawatihim, dengan mengisi kelaparan mereka. Maksudnya mengisi kelaparan ni, kalau mereka lapar, kita selalu pergi bagi makanan. Wasitri auratihim, dan menutup keaiban mereka, aurat mereka. Wal hassi ala it'amihim, dan menggalakkan orang-orang yang di sekeliling kita untuk memberi makan kepada mereka. Wa ib'adil adha wal isaati ilaihim, dan menghindari daripada menyusahkan dan menyakiti mereka, orang-orang miskin. Yang ketiga, jiran. Macam mana cara dia? Bihusnil muamalati was-sabri 'alal jirani wa musa'adatihim, dengan kita berkomunikasi yang baik, sembang dengan elok-elok, dan was-sabri 'alal jiran, bersabar dengan jiran. Kalau anak-anak jiran sebelah tu anak-anak kecil duk teriak malam-malam, biasa budak-budak kecil, jadi kita sabar. Hidup berjiran ni biasalah, kena sabarlah dengan hidup berjiran. Kalau tak sabar, lama-lama jadi pertelingkuhan hati tu. Jadi kita marah jiran, jiran pun terasa hati lah kali. Bila jumpa di luar rumah, tak bertegur siapa, rugi. Pahala tak ada, dosa dapat. Wa musa'adatihim, dan membantu mereka. Kalau contoh dalam musim pandemik ni, jiran kita kena kuarantin, contoh, maka kita bantu mereka dengan bagi makan, dihantar nasi, hantar elok, dan sebagainya. Wa abna'i sabil, dan golongan yang keempat, biqada'i hajatihim wa saddi khallatihim wa siyanati karamatihim wa irsyadihim wa hidayatihim. Macam mana kita nak membantu orang yang bermusafir, orang yang terputus bekalan dalam permusafirannya, dengan cara menunaikan keperluan mereka. Biqada'i hajatihim wasaddi khallatihim, dan menampung kekurangan mereka. Wasiyanati karamihim, dan kita memelihara kehormatan mereka. Wa bi irsyadihim, dengan cara kita memberi nasihat dan membimbing mereka. Yang kelima, ar-riqab,
untuk golongan hamba. Hamba sahaya atau hamba-hamba. Bitalattufi fil qawli, dengan berlemah lembut dengan dalam perkataan. Wal mujamalati fil muamalah, dan melayan mereka dengan layanan yang baik. Ma'al amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, di samping menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Waraddi huquqihim, mengembalikan hak-hak mereka, dan wakafil adha anhum, dan meninggalkan dari menyakiti mereka. Ini cara-cara sebahagian je lah, banyak lagi lah cara-cara, tapi cara-cara ni dalam kitab ni yang ni lah. Boleh ya? Tak ada apa, tak ya. Okey, habis muka surat 81. Masuk muka surat 82. 82 ni kita akan bincang pada pelajaran yang akan datang. Tajuknya Anwa'ul Jiran, jenis-jenis jiran dan ma yu'khadhu minal ayah. Habislah. Jadi untuk hari ni, 2 muka surat ni lah. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh merujuk pada muka surat 80 dan 81. 80 maksud dia birrul walidain wal ihsanu ilaihima. Dan yang muka surat 81, husnul ta'amuli ma'al yatama wal masakini wal jirani wa bani sabili wal riqab. Jadi kalau ada apa-apa masalahan ataupun ada yang ketidakfahaman, boleh terus PM kepada saya 013 484 Okey dah. Selamat berjaya, selamat belajar. Mudah-mudahan kita terus beramal soleh dalam tempoh pandemik ataupun tempoh PDPR. Di rumah kita boleh buat kerja. Yang itulah. Okey, sekian. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.